Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini saya dengan kawan-kawan saya akan menganalisis satu artikel yang bertajuk Perspektif Guru Terhadap Pembelajaran Pelajar Remaja. Okey, baiklah. Jadi sebelum saya meneruskan analisis dalam artikel ini, saya ingin memperkenalkan dulu ahli-ahli kumpulan saya. Okey, yang kita boleh lihat, yang pertama sekali, saya Faiz. Yang kedua adalah Haris Muttaqin. Yang ketiga adalah Nik Haidul Qahar. Jadi inilah antara ahli-ahli pembuatan pada video kali ini. Jadi insyaAllah kita terus kepada menganalisis artikel Perspektif Guru Terhadap Pembelajaran Pelajar Remaja. Jadi dalam analisis kali ini kami akan mengambil kira tiga aspek, iaitu aspek keutuhan wacana, yang kedua adalah aspek sumber rujukan, yang ketiga adalah aspek kejelasan. Sebagaimana yang kita tahu, keutuhan wacana ni kita nak lihat macam mana penulis ini menggunakan penanda-penanda wacana di dalam artikelnya, di dalam teksnya. Adakah penanda wacana yang digunakan oleh penulis tersebut adakah sesuai pada konteks itu ataupun tidak. Jadi kami akan merungkai atau menganalisis adakah penanda wacana yang digunakan oleh penulis sesuai pada teks tersebut. Jadi aspek yang kedua adalah kami akan menilai juga, menganalisis juga sumber rujukan, di mana pada kali ini kami menekankan sumber rujukan mengikut format APA, yang mana sumber rujukan ini haruslah selari dengan kursus kami, iaitu kursus penulisan akademik. Sebagaimana yang kita tahu, kursus ini menggunakan format rujukan APA. Jadi yang ketiga adalah aspek kejelasan. Dalam aspek kejelasan ini kami akan menganalisis sama ada artikel yang ditulis oleh penulis ini adakah ianya mudah difahami oleh pembaca, adakah bila mana pembaca itu membaca artikel ini, pembaca ini dapat memahami dengan mudah. Dan kami akan menekankan aspek kohesi dan koheren, yang mana kedua-dua aspek ini mempunyai kesinambungan ataupun hubungan di dalam artikel ini. Okay, jadinya sebelum Ana membedah lebih dalam lagi dalam artikel ini, saya akan menceritakan berkaitan kelebihan dan juga kelemahan artikel ini. Jadi selepas saya menganalisis berkaitan artikel ini, saya mendapati artikel ini, antara kelebihan artikel ini ialah mengandungi kepelbagaian penanda wacana dalam artikel. Sebagai contoh yang kita dapat lihat adalah penanda wacana yang digunakan oleh penulis adalah di samping itu, selain itu, dalam erti kata lain dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat betapa penulis yang menulis artikel ini berkenaan dengan perspektif guru terhadap pembelajaran pelajar remaja sangat efektif, sangat bijak orangnya, sangat bijaksana. Dan kelebihan yang kedua yang ada pada artikel ini ialah pembaca mudah memahami penulisan yang ditulis oleh penulis, kerana penggunaan kata-kata ataupun ayat yang digunakan mengandungi aspek kejelasan, mengandungi kohesi dan koheren yang baik, dan ini memudahkan pembaca untuk memahami suatu artikel itu dengan baik dan tidak perlu menuju apa-apa sumber yang lain. Jadi kita pergi kepada kelemahan artikel ini, yang kita boleh lihat antara yang kami dapat menganalisis artikel ini, kelemahannya adalah penulis tidak menggunakan penulisan citasi teks, tidak menggunakan format APA, yang mana kita tahu format APA seharusnya mempunyai nama pengarang dan juga tahun. Tetapi dalam artikel kali ini penulis menggunakan rujukan selain daripada format APA dan hanya sesetengah sahaja menggunakan format APA. Jadi inilah antara kelemahan artikel ini yang kami dapat analisisnya. Jadi seterusnya kami akan menganalisis lebih mendalam lagi
berkaitan artikel ini. Jom kita menganalisis artikel ini. Okey. Yang pertama sekali, kita boleh lihat pada muka hadapan artikel ini, iaitu abstrak. Antara kita boleh analisis yang kami dapati, iaitu penulis menggunakan penanda wacana, di samping itu, selain itu. Jadi penanda wacana yang digunakan dalam konteks ayat ini, selepas kami mengkajinya, menganalisisnya, adalah sangat sesuai. Dan juga penggunaan bahasa yang digunakan oleh penulis melibatkan aspek kejelasan sangat baik, dan seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini, pembaca yang seperti saya menganalisis sangat mudah memahami apa yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca, kepada orang ramai. Okey, seterusnya kita pergi kepada pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan ini kita boleh lihat antara kelemahan artikel ini adalah penggunaan rujukan sitasi tidak mengikut format APA. Sebagaimana kita tahu, sepatutnya format APA ini harus mengandungi, contohnya nama penulis adalah Syam. Syam tu sepatutnya mesti format dan diletakkan tahun, bila tahun itu. Dan yang bagusnya artikel ini, bila mana dia meletakkan, penulis ini meletakkan sitasi dalam penulisan dalam teksnya, dan juga meletakkan sitasi ini pada bahagian bab rujukan. Jadi itu sangat bagus. Tetapi yang kekurangnya artikel ini, sebagaimana saya maklumkan, penulis tidak menggunakan format APA. Dan di sini juga kita boleh lihat bahawa aspek kejelasan yang digunakan oleh penulis amatlah baik. Okey, seterusnya kita pergi pada ini antara contoh-contoh penanda wacana, kepelbagaian penanda wacana yang antara kelebihan-kelebihan dalam artikel ini. Seperti contohnya, selain itu, dalam erti kata yang lain, hal ini dijelaskan berdasarkan manakala. Jadi penulis ini kita boleh lihat seorang yang bijaksana, seorang yang sangat kompeten terhadap penulisan akademik. Jadi kita pergi pada seterusnya. Di sini kita boleh lihat antara penanda wacana yang digunakan oleh penulis adalah sebagai contoh. Manakala kita tahu sebagai contoh ini penulis menggunakan untuk menyambung huraiannya agar lebih meluas. Jadi di sini juga kita boleh lihat kelemahan penulis tidak menggunakan format APA, iaitu menurut Ashraf dan Radwanski serta Steinberg. Okey, dalam ianya tidak dinyatakan tahun pada penulisan sitasi ini. Yang bagusnya dalam penulisan ini, dalam teks ini, penulis menggunakan aspek kejelasan yang baik, iaitu penggunaan koheren, dan juga aspek topik atau kandungan yang baik dalam penulisan ini. Okey, kita boleh lihat juga contoh, antara lain contoh penanda wacana adalah seperti, dan juga kita boleh lihat penggunaan, iaitu penulisan sitasi tidak mengikut format APA, iaitu menurut Piaget tiada tahun, tidak dinyatakan bilakah Piaget ini menyatakan kata-katanya. Sepatutnya dalam seharusnya penulis yang menulis artikel ini haruslah menyatakan tahun pada format APA, mengikut format APA, agar penulisan ini menjadikan penulisan yang berilmiah. Jadi kita boleh lihat selain itu juga antara penanda wacana yang lain adalah dalam konteks, dalam hal ini dari segi, dan juga seperti saya tekan sekali lagi, penulis tidak menggunakan format APA. Contohnya Yusof ETAL tiada tahun, Ainun ETAL tiada tahun, Abu dan Leon sepatutnya dalam kurungan tahun, tetapi penulis tidak menggunakan format APA. Jadi inilah kelemahan yang kita boleh lihat dalam artikel ini. Dan saya memuji artikel ini kerana ingin mengandungi aspek kejelasan yang baik, kerana saya seorang pembaca dan juga seorang penganalisis membaca artikel ini, dan artikel ini mudah dipahami oleh sesiapa yang ingin mengkajinya. Okey, jadi selain itu juga kita boleh lihat penanda wacana yang lain adalah dari segi faktor, hal ini turut disokong, dan juga kita boleh lihat penulisan sitasi, iaitu Ahmad dan Jinggang, Abu dan Leong, Ahmad ETAL. Tetapi
kekurangan di sini tidak menggunakan format APA yang saya tekankan sebelum ini. Seharusnya penulis ini menggunakan format APA yang mana kita tahu format APA ini mengandungi nama dan juga tahun. Bila mana penulis ini menggunakan format tersebut, penulisan atau artikel yang ditulisnya akan menjadi sangat baik, sangat cemerlang. Selain itu juga kita boleh lihat penanda wacana yang lain adalah dari segi faktor selain itu dalam kajian tersebut. Jadi antara citasi yang digunakan oleh penulis iaitu menggunakan contohnya Hari Narayanan dan Bazhani Velu dan juga Zainuddin dan Subri. Tetapi penulis tidak menyatakan tahun dalam citasinya. Jadi inilah antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penulis kerana tidak mengikut format APA. Selain itu juga kita boleh lihat ada penanda wacana yang lain selain hal ini disebabkan oleh di samping itu selain itu berdasarkan tinjauan. Ya, begitulah. Khususnya secara spesifik jadi kita boleh lihat penulis menggunakan aspek kejelasan penyampaian dalam penulisannya mudah difahami oleh pembaca sendiri ataupun medium yang ingin disampaikan oleh penulis kepada orang ramai. Okey, seperti kita boleh lihat di sini adalah beberapa contoh penanda wacana dan juga penulis dalam kajian ini penulis sangat petah, sangat bagus dalam menguraikan aspek kejelasan kerana kohesi dan koheren dan juga ayat-ayat yang digunakan mudah difahami oleh pembaca sendiri. Jadi kita boleh lihat bahawa artikel ini sangatlah baik tetapi kekurangannya pada tidak menggunakan format APA. Begitulah. Jadi saya Nick Haidul Kohar bin Nick Zulkifli akan menyambung apa yang sudah dibentangkan oleh saudara Faiz tadi. Jadi kita lihat kepada yang seterusnya. Jadi apa yang dapat saya lihat di sini seperti yang saudara Faiz cakap tadi, penulis telah menulis secara dengan kaedah yang kita sebagai pembaca dapat memahami teks ini dengan baik kerana penggunaan penanda wacananya digunakan pada tempat yang sesuai dan sepatutnya. Seperti contoh apa yang dapat kita lihat di sini. Yang kedua yang terdapat di dalam petikan memberikan gambaran kepada kita bahawa penulis menulis penanda wacana tersebut untuk menyambung isi tersebut secara berurutan. Dan seterusnya dapat kita lihat penanda wacana seterusnya ialah selain itu yang bermaksud penulis mahu menyambung isi yang telah ditulisnya dengan isi yang baru. Jadi kita lihat kepada yang seterusnya. Okey, seterusnya dapat kita lihat di sini tiada terdapat penanda wacana dan citasi. Jadi apa yang saya dapat lihat melalui petikan ini, penulis menerapkan kejelasan dalam penulisannya. Kejelasan dalam penulisan akademik dapat menarik minat pembaca untuk membaca sesebuah artikel ataupun petikan yang ditulis oleh penulis. Seperti yang kita dapat lihat daripada ayat pertama, ciri sekolah yang mampu meningkatkan pelajar remaja dan jadi perkara apa yang ditulis oleh penulis itu membuatkan kita ingin tahu perkara-perkara yang terkandung dalam petikan tersebut. Jadi seterusnya berdasarkan petikan ni, setelah saya baca petikan ni, saya mendapati terdapat satu penanda wacana iaitu selain itu. Jadi pada petikan ini seperti mana yang kita dapat lihat, penulis amat menekankan aspek kejelasan. Sebagai contoh, penulis menggunakan pengurangan kata, penghubung, huraian dan kesinambungan dalam ayat-ayatnya agar apa yang ingin disampaikan sampai kepada pembaca. Okay, seterusnya daripada petikan ni, saya dapat mengesan beberapa penanda wacana yang dihuraikan dan ditulis oleh penulis, iaitu pertama, di samping itu, jadi, selain. Jadi penanda wacana yang ditulis oleh penulis ni membuatkan kita lebih memahami
dan mendalami apa yang penulis ingin sampaikan kepada kita. Jadi penggunaan pertama yang seperti yang saya terangkan sebentar tadi adalah merupakan penulis ingin menyampaikan sesuatu perkara yang dituruti ataupun diikuti dengan sesuatu yang lain. Di perkataan Perdana Wacana di samping itu untuk menghuraikan perkara yang selain daripada apa yang telah dihuraikan oleh penulis sebelumnya. Jadi perkataan jadi yang membawa maksud kepada kita bahawa penulis ingin menyampaikan kesan ataupun uh, akibat yang perkara yang disampaikan oleh penulis. Okey, yang terakhir sekali daripada saya, daripada perenggan ni, saya dapat mendapati bahawa terdapat beberapa perdana wacana yang saya jumpa, iaitu contohnya dan jadi. Jadi setelah saya baca petikan ni, saya mendapati bahawa penerapan konsep koheren dan kohesif daripada penulis itu sangat jelas dan membuatkan pembacaan saya atau apa yang saya baca dapat difahami dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda bersama saya Ahmad Arifin Takib Abdul Sufyan untuk meneruskan pembentangan ini. Jadi jika kita dapat lihat pada subtopik yang seterusnya, iaitu keberkesanan pembelajaran abad ke-21 dalam meningkatkan keberkesanan pembelajaran pelajar remaja, penulis menekankan banyak perkara seperti banyaknya perdana wacana yang digunakan, iaitu antaranya selain itu jadi, yang kedua yang menunjukkan penulis ini menggunakan perdana wacana untuk memantapkan lagi penulisannya. Jadi penulis juga banyak menggunakan ayat-ayat topik, contohnya berdasarkan dapatan yang diperoleh daripada temu bual yang dijalankan. Dapatan ini ditunjukkan dalam petikan kata-kata informan, maknanya ini menunjukkan ayat-ayat topik untuk memulakan sesuatu perbincangan ataupun perbahasan untuk suatu topik. Jadi seterusnya, bahagian 3.7, peranan guru dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif bagi pembelajaran remaja. Ini juga penulis menggunakan banyak perdana wacana, tapi sama seperti slide sebentar tadi, tapi ada tambahan, iaitu yang pertama. Ini menunjukkan satu proses perdana wacana yang digunakan untuk menunjukkan proses-proses dalam membentuk sesuatu. Jadi di sini banyak juga ayat-ayat topik yang digunakan oleh penulis untuk memulakan perbahasannya, iaitu contohnya berdasarkan dapatan yang diperoleh daripada temu bual yang dijalankan, terdapat beberapa peranan yang perlu dimainkan oleh guru dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif bagi remaja. Ini merupakan salah satu ayat topik yang digunakan untuk memulakan perbahasan. Baiklah, seterusnya dalam petikan ini juga terdapatnya ayat isi seperti yang saya highlightkan itu. Pertama, guru perlu berkolaborasi dengan menjalinkan hubungan interpersonal yang baik dengan pelajar dalam memastikan kelancaran proses pengajaran dan pelajaran yang dijalankan. Selain itu, guru juga perlu menjadi model peranan kepada pelajar. Ini merupakan dua contoh ayat isi, iaitu kembangan daripada ayat topik yang saya nyatakan tadi. Jadi pada perenggan seterusnya juga terdapat ayat topik, contohnya jadi bila ada hubungan dua hala yang sangat berkesan ini, I'm sure PDPC akan dapat dijalankan dan mempunyai pertalian yang sangat rapat dengan pelajar, mewujudkan hubungan interpersonal yang baik antara guru dan pelajar. Ini juga merupakan contoh ayat isi yang dikembangkan daripada ayat topik, iaitu dapatan ini ditunjukkan dengan petikan kata-kata informan seperti berikut, iaitu kita perlu mendapatkan kerjasama daripada pelajar.
Baiklah, seterusnya masuk ke topik yang keempat, iaitu perbincangan dan kesimpulan. Um, itu dalam perenggan yang ini, penulis juga menggunakan banyak penanda wacana yang baharu, iaitu di samping itu, sebagai contoh, selain itu, dan dalam konteks. Ini menunjukkan penggunaan di samping itu, menunjukkan penambahan isi yang dilakukan oleh penulis. Manakala sebagai contoh menunjukkan satu perkembangan isi untuk menerangkan kepada pembaca bahawa ini merupakan contoh daripada isi utama yang dikembangkan. Jadi bagi yang berhighlight biru itu merupakan sanitasi ataupun kredit yang diberikan oleh penulis kepada sumber rujukan yang dirujuknya. Contohnya Nurul Huda Ma'ahsan, ETL 2019. Ini merupakan salah satu sanitasi yang mengikut APA yang ketujuh. Sama juga dengan Anwar Ahmad dan Nelson Jingan 2015. Merupakan sanitasi ataupun kredit yang diberikan kepada rujukan yang dirujuk oleh penulis. Jadi seterusnya, sama juga bagi Ashraf Zainuddin dan Fatin binti Subri 2017, menggunakan penulis menggunakan format rujukan APA yang ketujuh. Tambahan lagi, penulis menggunakan penanda wacana dalam hal ini namun dan justru. Bagi penanda wacana dalam hal ini menunjukkan kesan ataupun kontra daripada apa yang berlaku sebelumnya. Seterusnya, namun menunjukkan kebaikan ataupun kontra juga daripada ayat sebelumnya. Seterusnya, penanda wacana justru menunjukkan kesan juga. Seterusnya, kesemua sanitasi yang dibuat oleh penulis menggunakan format APA yang ketujuh, iaitu meletakkan nama penulis rujukan yang diambil dan beserta tahun terbitan rujukan tersebut. Seterusnya, ini juga menunjukkan yang berhighlight biru tersebut menunjukkan sanitasi yang mengikut APA yang ketujuh. Selain itu, ini juga terdapat satu ayat topik, iaitu hasil kajian mendapati bahawa guru mengakui keberkesanan pembelajaran abad ke-21 dalam meningkatkan pembelajaran pelajar remaja. Jadi, ayat isi bagi ayat topik tersebut merupakan dapatan ini boleh dijustifikasikan dengan mengambil kira kepentingan memiliki kemahiran dalam pembelajaran abad ke-21 seperti kemahiran komunikasi, kemahiran sains dan teknologi, kemahiran berfikir, kemahiran interpersonal, kemahiran intrapersonal, dan kemahiran 3M, membaca, mengira, menulis dalam konteks pembelajaran remaja. Ini merupakan ayat isi kepada ayat topik di atas. Selain itu, penulis juga menggunakan satu pelancaran yang baru yang tidak ada bagi perenggan-perenggan sebelum ini, iaitu secara tidak langsung. Ini juga satu penanda wacana yang menunjukkan kesan. Seterusnya, ada satu rujukan yang tidak mengikuti format APA yang ketujuh, iaitu bagi rujukan yang diambil daripada Maslow. Penulis tidak meletakkan tahun bagi terbitan karya yang dihasilkan oleh Maslow tersebut. Di sini juga terdapat satu ayat isi dan ayat topik, iaitu bagi ayat isinya, antara keperluan manusia yang diperkenalkan oleh Maslow ialah keperluan kasih sayang dan perhargaan, di mana keperluan tersebut boleh dipenuhi dengan mewujudkan hubungan interpersonal
antara guru dengan pelajar serta memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada pelajar yang tidak berjaya baik dari segi kurikulum maupun co-kurikulum. Ini merupakan ayat isi bagi ayat topik sebelumnya, iaitu dapatan ini boleh dijustifikasikan dengan mengambil kira aspek keperluan pelajar yang perlu dipenuhi bagi membolehkan mereka belajar dengan baik. Jadi yang seterusnya di sini hanya terdapat sedikit penanda wacana yang digunakan oleh penulis, iaitu dalam hal ini menunjukkan penerangan ataupun mewakili ayat isi kepada ayat topik sebelumnya. Iaitu selain itu ada juga penanda wacana selain itu dan juga melalui. Melalui ini menunjukkan satu proses, menunjukkan penanda wacana yang menunjukkan satu permulaan proses. Jadi seterusnya ada satu sanitasi yang dilakukan oleh penulis yang mengikuti APA yang ketujuh, iaitu yang berhighlight biru, iaitu Suntrock 2018. Ini merupakan satu sanitasi yang terbaik yang mengikuti APA yang ketujuh. Seterusnya ada satu penanda wacana yang tidak digunakan sebelum ini, iaitu sebagai implikasi. Sebagai implikasi ini sebagai dalam kata yang lain menunjukkan kesan daripada tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Seterusnya ada juga di sini ayat isi, iaitu pada ayat guru perlu memiliki pengetahuan berkaitan dengan perubahan-perubahan yang berlaku dalam kalangan pelajar remaja, kerana peringkat ini merupakan proses peralihan daripada peringkat kanak-kanak yang dicirikan dengan kebergantungan penuh kepada orang dewasa kepada peringkat dewasa yang dicirikan dengan autonomi yang membuat keputusan. Yang seterusnya ada sanitasi, iaitu Piaget 1954 yang mengikuti APA yang ketujuh. Ada penanda wacana yang tidak digunakan sebelum ini seperti sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan ini kebiasaannya digunakan untuk menutup satu perbahasan, untuk menjadikan satu konklusi, untuk memberikan ringkasan yang dapat dihasilkan selama perbahasan ditulis. Selain itu ada juga penanda wacana yang kurang digunakan, iaitu walau bagaimanapun. Bagi penanda wacana walau bagaimanapun ini kebiasaannya digunakan untuk menunjukkan kontra yang tidak berlaku mengikut kebiasaan. Kemudian ia juga disusuli dengan satu ayat topik, iaitu kajian ini terbatas kepada jumlah informan yang kecil, dan kajian lanjutan dicadangkan agar melibatkan bilangan informan yang lebih ramai agar lebih komprehensif berkaitan dengan pembelajaran pelajar remaja dapat diperoleh. Itu merupakan satu ayat isi yang menerangkan tentang ayat sebelumnya, iaitu berkaitan dengan jumlah informan yang kecil. Jadi sebagai kesimpulan kepada perbentangan ini, kita dapat lihat bahawa penulis mencampur aduk kaedah membuat rujukan dengan mencampur aduk dengan cara membuat rujukan APA yang ketujuh dan juga Chicago dan banyak lagi. Ini menjadikan satu penulisan ini kurang berkualiti kerana penulis tidak tetap untuk memilih satu sahaja format untuk dilakukan sebagai cara rujukannya. Namun begitu, dengan penggunaan pelbagai penanda wacana, ini dapat menarik minat pembaca untuk membaca penulisan ini dengan adanya hujah-hujah dan huraian yang tepat yang diambil daripada jurnal ataupun tesis yang berkualiti tinggi. Tambahan lagi, aspek kejelasan yang cukup tinggi dapat kita lihat hasil daripada penulisan ini dengan adanya penerangan, contoh, kesimpulan bagi setiap perbahasan ataupun tajuk. Ini menjadikan satu penulisan yang baik dengan adanya memenuhi kejelasan bagi satu penulisan akademik yang terbaik. Jadi setakat itu saja daripada kami.
Saya Ahmad Ali Mutaqim Abdul Sufyan mengundurkan diri terlebih dahulu. Sekian, terima kasih.